Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Penangguhan bicara Najib ditolak Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan kemarin menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menangguhkan tarikh pendengaran rayuan berhubung bukti baharu dalam percubaannya untuk mengenepikan sabitan terhadap kes SRC International Sdn Bhd yang dijadualkan pada 15 dan 16 Mac ini. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul yang mengesahkan perkara berkenaan berkata permohonan bekas Perdana Menteri itu supaya tarikh perbicaraan rayuan dilapangkan ditolak menerusi hantaran email pada Rabu. Sehubungan itu, tarikh pendengaran dikekalkan sebagaimana yang dijadualkan. Katanya kepada bernama menerusi teks pesanan ringkas WhatsApp. Menurut bernama, Peguam Najib telah menulis surat kepada mahkamah memohon supaya tarikh pendengaran itu dilapangkan kerana mereka masih mengumpulkan semua nota, bukti dan dokumen yang berkaitan dengan perbicaraan SRC di Mahkamah Tinggi bagi menyediakan hujah bertulis sebagai tambahan bukti untuk rayuan. Pada 7 Disember 2021, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baharu bagi rayuannya. Mahkamah memutuskan bahawa Najib gagal memenuhi Seksyen 61 Akta Mahkamah Kehakiman secara kumulatif bahawa bukti baharu diperlukan untuk keadilan dalam kes berkenaan. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Has Zanah Mehat dan Datuk Vazir Alamaidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020. Untuk rekod, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Nazlan Ghazali telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas Najib serta mengenakan denda sebanyak RM210 juta bersamaan $49.3 juta Amerika selepas mendapati beliau bersalah terhadap satu pertuduhan menyalahgunakan kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung dakwaan bahawa beliau telah menerima secara haram RM42 juta daripada SRC International. Pada 25 Januari, firma Guaman Tetuan Syafi'i & Co yang mewakili Najib telah menulis surat kepada Ketua Hakim Negara berhubung hasratnya untuk melantik QC dari United Kingdom bagi membantu bekas Perdana Menteri itu dalam isu rumit dan persoalan undang-undang dalam kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Susulan itu pada 28 Januari, Mahkamah Persekutuan memberi Najib tempoh sehingga 20 Mei untuk memfailkan permohonannya melantik Queen's Counsel atau QC bagi rayuannya dalam kes RM42 juta SRC International Sdn Bhd. Perbicaraan untuk permohonan kemasukan QC pula ditetapkan secara tentatif pada tarikh antara 20 dan 24 Jun. Pelantikan QC akan dibuat secara ad hoc selepas mendapat kelulusan daripada Mahkamah Malaysia. Dalam pada itu, pada 8 Februari, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah injuksi Mareva X-Party kepada 1MDB dan subsidiarinya untuk membekukan aset Najib Razak atau ejennya berkaitan tuntutan syarikat itu terhadap $681 juta Amerika bersamaan RM2.6 bilion yang didakwa disalurkan ke akaun peribadi bekas Perdana Menteri itu. Permohonan X-Party yang diberikan Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad hanya membenarkan Najib mengeluarkan tidak lebih RM100,000 sebulan daripada akaun banknya untuk perbelanjaan menurut laporan DH Markets. Injuksi Mareva adalah perintah pembekuan atau pelindungan aset yang menghalang defendant atau responden daripada mengalihkan asetnya yang mungkin termasuk wang dalam bank atau institusi keuangan ketika proses perundangan sedang berjalan.
Antara sebab 1MDB dan subsidiarinya membuat permohonan tersebut adalah berikutan sabitan terhadap Najib dalam kes rasuah SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit itu. Najib Razak telah memohon untuk mengetepikan instruksi mereba pada 18 Februari lalu. Dalam satu hantaran di Facebook, Najib berkata beliau tidak mempunyai 681 juta dolar Amerika ataupun 2.6 bilion ringgit yang dituntut oleh 1MDB dan anak syarikatnya. Saya tidak ada wang untuk bayar tuntutan cukai yang berjumlah 1.7 bilion ringgit LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dia, iaitu 1MDB, ingat saya ada wang untuk bayar 2.6 bilion ringgit, kata Najib. Sebaliknya, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang kenyataannya pada 15 Jun 2017 memetik pendedahan pemangku penolong Peguam Negara Amerika Syarikat Kenneth A. Blanco bahawa jumlah hasil curi yang dikenal pasti mencapai 4.5 bilion dolar Amerika, kira-kira 18.85 bilion ringgit yang digunakan untuk membiayai kehidupan mewah para konspirator dengan mengorbankan kepentingan rakyat Malaysia. Kes ini melibatkan berbilion dolar yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat Malaysia, tetapi sebaliknya digunakan oleh sebilangan kecil individu untuk menyemarakkan kerakusan mereka yang menakjubkan, tegas pemangku Peguam Negara Amerika Syarikat Sandra Brown. Memang menakjubkan. Najib kata beliau tiada wang seperti yang didakwa oleh 1MDB, tetapi mampu pula mendapatkan perkhidmatan QC yang mengenakan fee yang amat mahal. Pendedahan bekas pegawai Bank Goldman Sachs Group, Tim Leissner, di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat tentang bagaimana dana 1MDB itu dibelanjakan juga amat menakjubkan. Dalam keterangannya, Leissner berkata Low Teck Joe atau Jolo memberitahunya bahawa beliau dan rakannya Roger Ng tidak akan menerima sebarang sogokan daripada bond ketiga 1MDB, iaitu Projek Catalyst, tidak seperti projek pertama dan kedua. Ini kerana dana yang dikumpulkan oleh Projek Catalyst akan digunakan untuk pilihan raya umum pada tahun 2013. Jika Leissner merapu dan memfitnah, elok sangat jika Najib sebagai Presiden UMNO pada tahun 2013 memfailkan saman terhadap bekas jurubank Goldman Sachs itu. Jika takut saman, hadapi sajalah. Cepat bicara, cepat selesai. Kerja tangguh-tangguh membebankan ramai orang dan membuang masa.